Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan pembangunan mapan dalam Islam, dan fokus kita adalah pembangunan sosial. Dan dalam pembangunan sosial tu dia ada banyak juzuk lah ya. Tapi sebelum tu kita revision sikit, iaitu pembangunan mapan itu mesti seimbang di antara ekonomi, sosial dan alam sekitar ya. Dan dalam sosial itu pula ada banyak lagi juzuk, dan kali ini kita tumpukan kepada pendidikan yang berkualiti ya. Jadi mana-mana bandar atau negara perlu ada pendidikan berkualiti untuk sustainability lah, untuk kemapanan bandar tersebut ya. Jadi kita adalah Nabi Ibrahim itu adalah penting bagi kita. Bukan saja orang Islam tapi juga orang Kristian, orang Yahudi ya. Jadi Nabi Ibrahim ni dia ada doa dia yang penting ya, iaitu doa dia kan, Rabbi habli hukman wal hikni bisolihin, ya Tuhanku berikanlah aku hikmah dan hubungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh ya. Jadi maksud hikmah ni adalah kebijaksanaan ya. Jadi kebijaksanaan dan kecerdikan yang Allah bagilah ya. Jadi bukan setakat ilmu saja, tetapi juga ada pengetahuan dan kecerdikan dan kebijaksanaan dalam mengamalkan ilmu tersebut. Dan inilah doa Nabi Ibrahim yang patut kita kita amalkan ya. Dan juga dalam Quran, dalam surah ayat 83, dalam Quran juga Allah berfirman, maksudnya lebih kurang ya, Allah meninggikan darjat ya, darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjah. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan ya. Jadi ada orang berilmu ni lebih sikitlah, Allah bagi darjah yang lebih tinggi kan. Jadi kita lihat bagaimana zaman Rasulullah dulu, Mekah dan Madinah ni asalnya tidak dikenali ya. Dan dia telah diasaskan oleh Nabi Ibrahim lama sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Ibrahim telah mengasaskan kota Mekah, dan dia tidak dikenali pada waktu itu kan. Tetapi dia berkembang tapi perlahan kan. Ketika Nabi Muhammad mulakan dakwah, masa itu sangat sedikit orang yang pandai membaca dan menulis dan di Mekah dan Madinah kan. Selepas hijrah, Rasulullah SAW telah menekankan pendidikan dan telah mewajibkan menuntut ilmu kepada semua orang, lelaki dan perempuan. Dan masjid dijadikan institusi pendidikan yang utama, dan berbagai-bagai aktiviti pembelajaran yang telah dilakukan di masjid, termasuklah ilmu dan kemahiran ya, dan juga peperangan ya, kemahiran peperangan. Jadi berbagai-bagai kaedah pengajaran telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya sarahan, itu biasalah kan, sarahan ya, macam kita sekarang ya. Kemudian halakah ni macam sekarang ni peer learning lah ya, belajar sama-sama kawan dalam satu grup kan. Kemudian learning in context ya, pembelajaran dalam konteks. Kemudian storytelling, bercerita, melukis, demonstrasi, belajar dengan membuat, learning by doing ya, menyoal, pembelajaran berasaskan masalah dan lain-lain lagi ya. Jadi ini Rasulullah gunakan untuk mendidik ya. Pendidikan ini telah berjaya melahirkan tokoh-tokoh yang besar ya, tua dan muda, lelaki dan perempuan ya. Ketika Rasulullah SAW wafat, negara yang asalnya sebuah bandar kecil telah menjadi sebuah negara besar yang meliputi Arab Saudi sekarang serta Yaman dan beberapa negara Teluk ketika Rasulullah wafat ya. Padahal tak ada apa-apa sebelum tu kan. Tak lama selepas kewafatan Rasulullah SAW, masa Khalifah Umar, Parsi telah dapat ditumbangkan dan ditawan, manakala sebahagian wilayah Rom, Byzantine telah dapat ditawan. Dan semasa zaman Muawiyah, hanya selepas 29 tahun kewafatan Rasulullah SAW, orang padang pasir itu telah dapat membina kapal-kapal perang yang besar dan telah berjaya menawan wilayah-wilayah Rom, Byzantine satu persatu di Afrika Utara ya, dengan pengetahuan yang istimewa tadilah. Jadi tradisi mengutamakan ilmu pendidikan ini berlanjutan 1000 tahun kemudian kan selepas Rasulullah wafat ya. Dan tempat-tempat utama pendidikan itu adalah masjid dan kawasan di sekitar masjid ya.
Kemudian ini dinamakan jamiah ya. Jadi jamiah. Masjid ini jamiah atau penjami'. Kalau di Turki sampai sekarang kalau masjid-masjid besar dipanggil jami' ya. Jadi kegunaan jamiah ini kemudian diterjemahkan sebagai universiti ya. Jami' itu banyak kan, universiti itu betul lah dicantumkan ya. Jadi jamiah ni diterjemahkan kepada universiti ya. Dan pada waktu itu pusat ilmu pengetahuan kalau di Eropah tu Cordoba, masa tu wilayah Islam lagi lah kan, masa wilayah Islam. Toledo, Madrid ya, pada waktu itu adalah masih wilayah Islam ya. Di samping Turki, tempat-tempat lain juga, dan Baghdad ya. Ya. Kairah jugalah, Kairah, Maghribi, pusat-pusat ilmu semua. Dan ini telah melahirkan ramai ulama dan saintis-saintis besar yang mencipta nama sampai sekarang ya. Misalnya Al-Farabi, Abu Nasir Al-Farabi, yang namanya dikenali di Eropah sebagai Al-Farabius ya, Al-Farabius, dan juga Al-Batani. Nama sebenarnya Abdullah Muhammad Ibnu Jabir, di Eropah dikenali sebagai Al-Batinius, dan Ibnu Sina dan dikenali sebagai Avicenna, dan juga Muhammad Musa Al-Khawarizmi telah menempa nama. In fact, sekarang kita sebut-sebut algoritma itu adalah sebenarnya nama beliau Al-Khawarizmi kan, sebab apa namanya ni jadi bertukar jadi algoritma sebab dia yang mula-mulakan membuat aturan-aturan matematik ini ya. Ada ramai lagi ulama-ulama dan juga high saintis ahli-ahli semua yang lahir daripada sistem pendidikan yang telah dibina oleh Rasulullah SAW dahulu ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.